Katanya, ini orang tak lebih baik daripada aku. Daripada tadi aku nampak dia tak masuk, dia pergi masjid dia. Dia tak solat dia tu. Dia kata, aku lebih baik daripada dia, aku solat, dia tak solat. Kala Sayyidina Uwais Al-Qarani. Uwais Al-Qarani. Satu hari ketika dia mencari makanan di tepi tempat pembuangan sampah, maka dia berjumpa dengan seekor anjing. Lalu kemudian anjing itu yang juga mencari makanan, maka dibelah makanan yang didapat oleh Uwais. Satu diberi kepada anjing, yang satu dimakan olehnya. Dan dia bagi tahu kepada anjing itu, wahai anjing, kalau satu hari nanti di hari kiamat aku dapat melintasi sirat, aku lebih baik daripada engkau. Tapi kalau aku tak dapat melepasi sirat, engkau lebih baik daripada aku. Oh, berbicara dengan anjing macam tu bukan nak berpaham kepada anjing, nak bagi paham kepada kita, supaya kita tahu berinteraksi dengan makhluknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kala Sayyidina Abu Bakar bin Abdullah Al-Adarus. Abu Bakar bin Abdullah Al-Adarus dididik oleh ayahnya Al-Imam Abdullah bin Abu Bakar bin Abdurrahman As-Sakaf. Ketika sudah mulai anaknya itu membesar dan ingin berdakwah. Katanya, wahai anakku, engkau pergi ke pasar. Coba tengok, perhatikan orang yang kamu lihat diri kamu lebih baik daripada dia. Maka dia pergi ke pasar, pergi ke masjid, dia tengok ke masjid itu, nampak di sekitar masjid itu ada pasar lah, dikumandangkan adzan, dia pun pergi solat. Dia nampak orang tua ada di luar masjid, dia pergi solat, keluar solat, orang tua itu masih duduk dekat situ. Katanya, ini orang tak lebih baik daripada aku. Daripada tadi aku nampak dia tak masuk, dia pergi masjid dia. Dia tak solat dia tu. Dia kata, aku lebih baik daripada dia, aku solat, dia tak solat. Dia fikir, kalau nanti dia solat, mungkin dia ada sebab-sebab tertentu tak masuk masjid, ada keuzuran, mungkin, Allahu a'lam, dia tak jadi. Tengok sana, tengok sini, last sekali jumpa anjing. Di Hadramut itu ada anjing namanya anjing suk, anjing pasar, anjing liar yang tidak berbahaya kepada manusia. Jadi kadang-kadang pergi masuk pasar cari makanan-makanan yang yang tersisa apa semua. So dia kata, ini anjing aku lebih baik daripada dia lah. Aku solat, aku muslim, aku mukmin. Dia nak bagi tahu kepada ayahnya. Sekarang aku boleh bagi tahu kepada ayahku ni, aku lebih baik daripada anjing. Dia pergi, nak jumpa dengannya. Di perjalanan ingat, di hari kiamat nanti anjing ini hanya jadi tanah. Aku nanti belum tentu macam mana nak melintasi sirat, boleh lepas ke, tak boleh lepas ke. Syuf, ya Allah. Dia pun bandingkan dirinya itu, membandingkan dengan makhluknya Allah. Jangan tengok anjingnya. Jangan tengok anjingnya. Macam mana nak bandingkan diri dengan anjing? Berbicara tentang bertafakkur dengan makhluknya Allah, anjing dan selainnya. Cara berfikir tu yang perlu kita ambil di sini. Bukan, jangan ketek nak, masa kita dibandingkan dengan anjing? Bukan begitu. Cara berfikir melihat makhluknya Allah Subhanahu wa ta'ala, yang tidak ada makhluk diciptakan oleh Allah, yang tidak ada hikmah dan sebab untuk kita melihat keagungan Allah melalui ciptaannya. Yang tak nampak kepada keagungan Allah melalui ciptaannya,
maka tak boleh kenal kepada Allah. Dengan apa Allah akan dikenali kalau bukan dengan ciptaannya? Hatta anjing, hatta babi, hatta ulat di dalam tanah. Berapa keajaiban, keagungan Allah melalui ciptaannya. Fahimtum? Berapa banyak di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan permisalan dengan anjing, baik dalam yang baik ataupun yang tidak. Dalam hukum hakam Allah gunakan juga permisalan anjing. Di dalam cerita Ashabul Kahfi Allah cerita pasal anjing. Tentang ulama su Allah juga cerita pasal anjing. Idzan dalam hal ini berbicara tentang keajaiban ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, apapun ciptaannya. Yang cinta kepada Allah akan mencari asbab cinta Allah melalui makhluknya. Man ahabba sani' ahabba sun'atah. Yang cinta kepada yang maha pencipta, dia akan mencintai ciptaannya. Jangan memandang rendah kepada ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari segi hukum hakam, ya ini najis mughalladha, kena cuci itu 7 kali salah satu dengan debu, itu hukum. Tapi mandang rendah ciptaan Allah, menghina ciptaan Allah, ini alat untuk kita kenal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau tidak, untuk apa dicipta oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Fahim tuh? Idzan kata Sayyidina Imam Abu Bakar Al-Idrus, dia pergi kepada jumpa ayahnya. Wahai ayahku, aku tak jumpa sesiapapun yang lebih mulia daripada aku. Terakhir aku pun jumpa dengan anjing. Aku pun berpikir juga macam mana di akhirat nanti. Kata bapaknya mengatakan, sekarang kamu layak untuk menjadi da'i. Nah, sekarang kau pergi berdakwah sudah. Bila? Setelah menyedari dirinya la syai', dirinya tak ada apa. Tapi kalau sudah ada dalam diri, aku Ustaz, tengok macam mana. Jangan sampai tak cium tangan aku. Oh, problem macam tu.